إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya segala pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, memohon pertolongan dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada sesuatu pun yang boleh menyesatkannya. Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada sesuatu pun yang boleh memberi petunjuk kepadanya. Kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan jiwa kita dan juga keburukan amalan-amalan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dan di atas muka bumi ini Allah memilih untuk menjadikan satu tempat merupakan tempat yang paling mulia sepanjang masa. Itulah Baitullahil Haram yang terletak di Makkah. Tetapi perjalanan Makkah menjadi tempat yang mulia itu tidaklah sentiasa dianggap mulia oleh makhluk yang mendiami muka bumi ini. Allah menciptakan muka bumi ini. Allah membiarkan negeri haram yang paling mulia tanpa diambil kisah oleh sebahagian besar manusia. Mereka tidak lalu, tidak menetap dan tidak tinggal di negeri haram itu. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pada satu ketika untuk menjadikan bumi itu dimuliakan oleh manusia keseluruhannya. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menggerakkan anaknya Ismail alaihi wassalam dan juga ibunya untuk mereka bergerak menuju ke negeri haram. Mereka bertiga bergerak menuju ke negeri haram. Ibrahim alaihi salam, Ismail alaihi salam dan Hajar. Mereka bertiga bergerak menuju ke negeri haram Baitullahil Haram. Biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Kata Nabi Ibrahim, aku tinggalkan anakku dan istriku di negeri ataupun di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan padanya, berdekatan dengan Baitullahil Haram, rumah Allah yang dimuliakan. Maka bermula daripada detik itu, negeri Mekah menjadi kebanggaan dan kemuliaan umat manusia ini. Sedangkan ia mulia di sisi Allah sebelum daripada itu lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim
dan juga Ismail alaihi salam untuk mendirikan Kaabah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan apabila Ibrahim dan juga Ismail mendirikan asas-asas Baitullah itu, mereka berdoa bahawa mudah-mudahan Allah menerima daripada mereka. Lalu kedua-dua mereka, Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, mendirikan Kaabah, membina Kaabah. Apabila telah siap membina Kaabah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk wa'adzin fin nasi bil hajj. Perintahkanlah manusia untuk datang menunaikan haji. Sedangkan pada ketika itu tidak ada yang mendiami negeri haram melainkan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, ibunya dan juga sebahagian kecil orang sahaja di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Allah Ibrahim tertanya-tanya, untuk apa aku menyeru manusia datang ke negeri ini sedangkan tidak ada sesiapa di sini? Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Wahai Ibrahim, serulah mereka, panggillah mereka, maka manusia akan datang berbondong-bondong, berjalan kaki dan juga berkenderaan daripada setiap lembah yang paling jauh. Mereka akan datang ke negeri ini. Dalam sebahagian riwayat disebutkan, adzin wa alainal balagh, alayyal balagh. Wahai Ibrahim, panggillah manusia datang ke negeri ini, sedangkan Allah lah yang akan menyampaikan seruan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ditakdirkan Allah dengan seruan Ibrahim dan juga Ismail itu, walaupun mereka tidak sedar pada ketika itu, Allah menjadikan Kaabah dan Makkah negeri yang paling mulia, negeri yang didiami oleh manusia, negeri yang dihadiri oleh manusia daripada seluruh pelosok muka bumi, semata-mata untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada zaman itu sehinggalah ke hari kiamat kelak. Demikianlah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan rumahnya, Allah menjadikan rumahnya mulia di sisi manusia. Tetapi kemuliaan itu kadang-kadang tidak disedari oleh sebahagian besar daripada manusia. Kita kena ingat bahawa sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang manusia tidak memuliakannya. Detik sejarah hitam Baitullahil Haram bermula apabila seorang lelaki Quraisy, Amr bin Luhai. Amr bin Luhai, setelah ratusan tahun pemergian Nabi Allah Ibrahim dan juga Ismail, negeri haram ini didatangi oleh manusia untuk beribadat semata-mata untuk sembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Amr bin Luhai satu hari dia berniaga pergi ke negeri Syam. Apabila sampai di negeri Syam, Amr bin Luhai melihat manusia ada kelakuan yang aneh dan ajaib yang tidak dilakukan oleh orang di negeri haram, yaitu mereka ada patung-patung kecil. Mereka sembah patung-patung ini. Banyak patung-patung di negeri haram, berhala-berhala. Lalu Amr bin Luhai bertanya kepada orang Syam, "Madza tasna'un bihadhil asnam?" Apa yang kamu buat dengan berhala-berhala ini? Kata mereka kepada Amr bin Luhai, "Hadhil asnam na'buduha, nastansiruha fatansuruna, nastamtiruha fatumtiruna." Kata orang Syam kepada Amr bin Luhai, berhala-berhala ini kami sembah. Kami sembah dia untuk apa? Apabila kami minta tolong kepada berhala ini, dia tolong kami. Apabila kami minta berhala ini turunkan hujan, dia turunkan hujan kepada kami. Lalu Amr bin Luhai mendapat idea untuk membawa balik berhala ke negeri haram. Dan bermulalah detik Baitullah dirosakkan dan dikotorkan dengan berhala. Satu demi satu mereka bawa berhala,
mereka letakkan di sisi rumah Allah, di sekeliling Kaabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bayangkan, rumah Allah yang paling mulia, rumah Allah yang Allah muliakan, dipenuhi dengan berhala sejak kedatangan berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata mereka, kami tidaklah menyembah berhala-berhala ini melainkan sekadar untuk mendekatkan kami dengan Allah. Lalu semakin lama semakin banyak berhala di tanah haram, sehingga makhluk-makhluk yang keji pun mereka angkat dan mereka sembah. Orang jahiliah ada dua batu yang mereka percaya, namanya Isaf dan Na'ilah. Isaf dan Na'ilah, dua orang ni paling jahat, sejahat-jahat manusia. Berzina di dalam Kaabah. Berzina di dalam Kaabah. Lalu mengikut cerita orang-orang Arab, mereka ini berdua menjadi batu. Ikut cerita, tak disebut di dalam hadis, menjadi batu. Apa yang jadi? Awal-awal mereka letak batu ini di sebelah rumah Allah untuk bagi peringatan kepada orang ramai, supaya jangan buat perbuatan keji di dalam rumah Allah. Lama kelamaan datang manusia-manusia yang jahil. Mereka sembah dua batu ni juga, Isaf dan Na'ilah. Demikianlah orang yang menyembah berhala. Bagaimana penyembahan berhala bermula? Di zaman Nabi Nuh ada orang soleh di kalangan mereka. Waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini 5 orang soleh di kalangan umat Nabi Nuh. Apabila mereka meninggal dunia, apa manusia buat? Mereka letak gambar orang soleh ini, kononnya memuliakan mereka, menjadikan orang suka untuk beribadat kepada Allah. Tetapi lama kelamaan mereka sembah orang soleh ini. Demikian juga yang berlaku di Baitullahil Haram. Ratusan tokong-tokong berhala dibina di sekeliling Kaabah dan disembah oleh orang Arab jahiliyah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahawa rumah ini disucikan dan dimuliakan dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, baginda berdakwah di Makkah, mengajar orang untuk kembali kepada agama Ibrahim, untuk kembali hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak lain melainkan Allah. Sehinggalah baginda berhijrah ke Madinah, dan kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat kembali ke Mekah untuk membuka kota Mekah. Apabila kota Mekah dibuka, maka Nabi SAW dengan tangan baginda sendiri memecahkan berhala-berhala yang berada di sekeliling Kaabah. Nabi SAW berjalan sambil memecahkan berhala-berhala yang diletakkan di sekeliling Kaabah. Dan para sahabat juga memecahkan berhala-berhala itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, lihatlah bagaimana rumah Allah yang paling mulia juga berjaya dicemari oleh sebahagian manusia. Ini adalah takdir Allah. Bagaimana rumah Allah yang paling mulia juga Allah takdirkan pernah melalui satu ketika dipimpin oleh orang kafir, diletakkan berhala-berhala lain bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kita bahawa pintu-pintu kesyirikan itu sangat besar dan sangat luas. Ia boleh merentasi ke mana-mana sahaja. Janganlah sekali-kali kita yakin bahawa kita akan terselamat selama-lamanya daripada pintu kesyirikan, sama ada yang kecil ataupun yang besar. Maka dengan itu pada hari raya yang mulia ini, saya mengingatkan kita sekalian agar menjauhi segala perkara yang boleh membawa kepada syirik. Hendaklah kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, bersungguh-sungguh dengan ikhlas hanya menyembah Allah, tidak lain melainkan Allah. Tidak meminta melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengaturkan yang terbaik bagi hidup kita. Tidak memohon kemaafan melainkan kepada Allah. Tidak memohon keberkatan melainkan dengan Allah. Tidak mencari kebaikan melainkan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi segala jalan-jalan syirik dan juga kufur. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, manusia
kadang-kadang mereka tidak sedar mereka termasuk ke dalam kekufuran yang tidak dianggap besar. Apabila orang berputus asa dengan hidupnya, di sinilah bermula bisikan syaitan untuk mencari keajaiban. Dan dalam pada mencari keajaiban, ramai manusia terpedaya lalu mereka mencari keajaiban dengan cara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu hendaklah kita sentiasa beringat agar kembali kepada Allah. Kadang-kadang kita diuji dengan kesusahan, kadang-kadang kita diuji dengan ketidakupayaan, tetapi hendaklah kita semata-mata meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua orang yang sakit teruk sebagai contoh. Satu di antara mereka bertawakal dan meminta kesembuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sakitnya semakin lama semakin teruk. Dan akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sembuhkannya. Allah takdirkan dia meninggal dunia di dalam kesakitan itu. Satu orang lagi juga sakit yang teruk. Lalu dia berpusing-pusing mencari bomoh demi bomoh, pawang demi pawang, tukang ubat demi tukang ubat, melakukan segala perbuatan yang sebahagiannya betul dan sebahagiannya salah, menggantung tangkal di mana sahaja yang dia jumpa tangkal itu, menyembelih binatang korban untuk segala macam jin, cuba segala macam cara, sebahagiannya halal, sebahagiannya haram, sebahagiannya mengikut syariat, sebahagiannya bertentangan dengan syariat. Lalu sakitnya juga melarat dan akhirnya dia juga meninggal dunia. Dua orang ini di dunia nampak macam sama. Dua-dua sakit, dua-dua cuba mencari kesembuhan, dan dua-dua ditakdirkan Allah mati di dalam kesakitan itu. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh besar beza mereka. Orang yang bertawakal, menyembah Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan redha dengan ketentuan Allah, matinya mati di syurga. Sedangkan orang yang tidak redha dengan Allah, mencari kuasa-kuasa lain untuk memperbaiki urusan hidupnya, berdoa dan mempersembahkan dirinya kepada makhluk lain selain daripada Allah, matinya mati di neraka. Maka kerana itu, kekallah kita di dalam akidah yang benar, semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, demikian juga saya berpesan kepada diri saya dan kita sekalian agar kita senantiasa melazimi solat. Janganlah sekali-kali meninggalkan solat kalian, kerana tidak ada sesuatu pun yang boleh menyelamatkan kita daripada azab Allah melainkan dengan akidah yang benar dan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukmin hanya menjadi mukmin apabila mendirikan solat 5 waktu sehari semalam, tidak kurang daripada itu. Kita tidak boleh berbangga menyebut diri kita sebagai mukmin seandainya kita tidak menyempurnakan solat 5 waktu sehari semalam. Kita tidak ada hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk Allah memasukkan kita ke dalam syurga andainya kita tidak mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Maka ingatlah pesanan ini, hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah solat-solat kalian, terutamanya solat asar yang ramai manusia tinggal, dan berdiri teguhlah kamu di jalan Allah. Janganlah sekali-kali kita meninggalkan solat. Kekalkanlah diri kita di dalam solat, kerana akhirnya untuk orang yang meninggalkan solat, kita tak tahu kedudukannya, sama ada di syurga ataupun di neraka Allah. Bagi orang yang mendirikan solat serta menjaga akidah, ada janji daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan mereka ke dalam syurga. Maka dirikanlah solat kita, peliharalah solat kita, dan pastikan tidak ada hari yang berlalu dalam hidup kita melainkan kita menunaikan solat 5 waktu sehari semalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sahaja kita, sesibuk mana sekalipun kita, jangan sekali-kali mengorbankan akhirat kita untuk kebahagiaan dunia dan keseronokan dunia yang sementara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saya juga suka mengingatkan kita bersama-sama untuk menjaga tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita.
Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap daripada kamu adalah penjaga, pemerintah, pemimpin, dan setiap daripada kamu akan dipertanggungjawabkan di atas pimpinannya ataupun perkara di bawah jagaannya. Fal amir ra'in, pemerintah itu pemimpin. Wa rajulu ra'in ala ahli, lelaki adalah pemerintah dalam keluarganya. Wa mra'atu ra'iyatun ala baiti zawjihi wa auladih wa waladih, dan seorang perempuan adalah pemerintah di dalam rumah suaminya dan kepada anak-anaknya. Maka ambillah tanggungjawab ini. Jagalah segala yang berada di bawah pemerintahan dan jagaan kita dengan baik. Harta kita, anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita, hendaklah dijaga dengan baik dan janganlah dibazirkan di jalan yang dimurkai oleh Allah. Dan hendaklah setiap orang melakukan yang terbaik untuk agamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita dan menjadikan kita di kalangan hamba yang beriman, memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dan yang terakhir, suka saya mengingatkan kepada suami-suami yang ada, bapa-bapa yang ada, agar mengambil tanggungjawab menjaga isteri dan anak-anak, meletakkan mereka di dalam keadaan yang diredai dan dicintai oleh Allah. Hendaklah bapa dan juga suami memberikan nafkah yang baik kepada isteri dan juga anak-anaknya, memberi pendidikan agama yang baik kepada isteri dan juga anak-anaknya, serta memberikan kepada mereka keselamatan di dunia dan juga mengajak mereka melakukan kebaikan di akhirat. Dan saya berpesan kepada isteri-isteri dan ibu-ibu, hendaklah mereka senantiasa bertakwa kepada Allah, menjaga keluarga dengan baik serta mentaati suami-suami mereka. Kata Nabi SAW, ayyama mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Setiap perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan diredai oleh suaminya, maka untuknya syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Hamba Allah yang beriman, mudah-mudahan Allah mengampunkan kita, menjadikan hari ini hari kemenangan yang sebenar bagi kita, memaafkan dosa-dosa kita, dan hidupkanlah hari raya ini dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, serta 3 hari yang akan datang ini isilah ia dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.